Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya di TikTok dan juga di YouTube. Baiklah, sidang bahagian pertama daripada buku part 1 dan part 2 yang bakal menemui sidang pendengar. Buku part 1 dah siap. Buku part 2 akan diberikan secara percuma kepada siapa yang membeli part 1 ya. Jadi rentas ringkas kepada tajuk kita yang akan ada dalam buku naskah kedua, kesinambungannya alien, UFO, makhluk asing di Selat Melaka, Laut Selatan dan Jerai. Berdasarkan kisah yang terbaru, yang kuno dan juga catatan di dalam Puranas ataupun zaman pertengahan, iaitu kitab Rig Veda, Veda, Mahabharata, Ramayana yang sebenarnya bersambung, dan di celah-celah itu kisah-kisah yang sama yang wujud dan telah membentuk agama daripada langit samawi di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan cerita itu juga ada diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Lantas pada pagi ni berdasarkan kita tengok sebelah tu, God and Spaceman in the Ancient East, Raymond Drake, ni tahun 1970 lebih. Di bawah itu kita akan lihat satu sosok susunan Kanjeng Sunan Kalijaga dan pertembungannya dengan penguasa Laut Selatan ataupun Roro Kidul. Cerita perahu diarahkan balik dan kemudiannya muncul legenda perang dan juga pertembungan Sabda Palon, Prabu Siliwangi, penguasa gaib, kerajaan jin atau kerajaan, dan kisah pertembungan Majlis Wali dan satu sosok yang dinamakan Sunan Kalijaga, penjaga kali dan sumur ataupun Sumerian tadi. Ini semua cerita darah-darah raja asal, termasuk rahsia perkataan Ra-Aden. Kenapa Raden adalah susul galur keturunannya Sunan Kalijaga. Maka siapakah Roro Kidul? Penguasa Laut Selatan yang telah dinyatakan hampir 3,000 ataupun lebih tua ada yang mengatakan wujudnya penguasa Laut Selatan ini sejak 400,000 tahun dulu, atau orang kata juta tahun dulu. Itu kalau ikut cerita Rig Vedas dengan Puranas tadi, ataupun dalam teks-teks Sanskrit kuno. Maka kita berbalik kepada God and Spaceman in the Ancient East, published by 1973. Kat sini kita mulakan kepada titik Melaya yang kemudiannya akan memulakan 3 titik temu: Melaya, Himalaya, Jerai, Melaka, ataupun satu kedudukan di Laut Cina Selatan. Dikatakan penguasa selatan. Cerita ini akan disusun dan dikupas di dalam naskah kedua, rahsia Sumerian dan juga Adapa dan juga Adam, Enoch, Nabi Idris dan sebagainya. Di dalam buku ni kita tengok, the divine being said from Narawasana-dota, king of the Vidyayaharas, I'm called Diwaskadewa as I was traversing the air of the Himawit at Mount Melaya. On passing the above Awanti, I saw the Sandala who was fleeing, kidnapping the king and his wife. Jadi di dalam kajian Mak Salih itu akan kesinambungan yang dikatakan dewa, dewata raya dan juga kisah-kisah ketuhanan. Sebenarnya dalam kisah Asia Tenggara ni ataupun dalam teks-teks Sanskrit dan kuno ni, mereka kata dewa dewi terbang, ada kapal angkasa. Sebenarnya cerita ni ada cerita ketuhanan yang melibatkan malaikat mukarrabin yang ada kesinambungan dalam Sumerian dan juga Taurat, Zabur, Injil dan membawa kepada Al-Quranul Karim itu sendiri. Tetapi di zaman yang langka, cerita ini dirujuk sebagai dewa dan dewi ataupun Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan, ini adalah yang dikatakan insan-insan yang mengenal dan keluarga Adam tadi. Jadi kalau kita tengok original Sanskrit text, origin and history, kalau kita pandang hanya Sanskrit text ni pada diri dia sendiri saja, dia tak boleh jadi lagu tu. Dia kena merujuk kepada teks yang lebih awal daripada bahasa Sanskrit, bahasa primordial covenant, bahasa perjanjian asal antara Adam dengan ketuhanan dan malaikat tadi. Bahasa pertuturan manusia dan khalifah dan raja yang pertama ni. Dia bukan raja, dia Ra-Aden. Nampak perkataan Melaya tadi. Semua ni akan saya kupas, tapi dalam kurungan dia akan letak tempat lain.
Pengkaji-pengkaji yang lain tetap akan menyatakan Melaya daripada mana-mana teks tadi adalah merujuk kepada Semenanjung Tanah Melayu ataupun dikatakan Semenanjung Sarai atau The Sinai Peninsula. Ni depa ni pun cacar marbat, kong kali kong ting-tong, akhirnya depa cuba menutup kisah Melaya. Maka di sinilah telah terpadam pada hari ini di kurun abad 21. Perkataan Melaya telah terpadam daripada muka bumi. Nama Melaya dah tak ada. Wujud nama Malaysia. Nama orang Melayu, Tanah Melayu. Kenapa orang Melayu panggil Tanah Melayu? Depa kitab-kitab kuno purba ribu-ribu tahun, ratus ribu tahun kata Melaya. Nama Melaya ni dah tua langka dah. Depa tak boleh tukar daripada teks kuno. Kerana di akhir titian ni mereka tidak mahu anak-anak bangsa kembali kepada sebuah tapak tua. Ni daripada Puranas, Puranas Yamala and Malaya. Tu nampak Melaya tu. Puranas ni zaman Mahabharata, zaman Rig Veda, zaman kitab paling tua dan Sumerian dulu. Kata Melaya ada, Maulaya ada, Muasa ada, Alam Beralam ada, Sa'alam Tunggal Sabak dan Zabak. Yama ada, Yan ada. Ni kalau saya kata Yama Yan ni, dia kata ni cerita orang Kedah. Sanusi suka kot kan. Jadi sebenarnya orang Melayu Melaya itu adalah sumur tetua, desa di esa, di tempat yang tunggal atau kesatuan tadi. Itulah Melayu asal muasal. Jadi kenapa tajuk alien ditukar kepada orang Melaya? Itu kadang orang kata orang Melayu ni siapa dia? Wallahu alam bisawab. Jadi dalam naskah kedua, perkataan Sangkakala ke Sakuntala ke Sakunta'ala ke Allah Ta'ala ke, Melaya jadi Malaysia, Tanah Melayu, semua telah berubah-ubah. Ini 1853 punya teks tu adalah siap dalam bahasa Sanskrit lagi, belum bahasa Sumerian lagi kan. Lantas kita pergi pada cerita UFO tadi. Tu ada Melaya Mei 17, 1957, NST, English Representative, yang menyatakan kajian terhadap kehadiran UFO di Tanah Melayu. Jadi Profesor Flying Saucer Ariel, ni cerita ni lama dah, cerita UFO ni mereka cuba padamkan dan benamkan. Lantas apa tu Melaya, apa tu UFO? UFO ni semua time traveller dengan makhluk-makhluk daripada jagat raya yang hadir ke satu pintu portal cahaya di Tanah Melayu Semenanjung Sinai, yang akhirnya ke dalam bahasa lain mereka pergi lawat kampung halaman Tok Adam, dikatakan kota cahaya. Lemuria Shambhala, tu nama Melaya ni, termasuk kajian daripada Plato dan berbagai pengkaji daripada orang-orang Mat Salih. Itu 1933, James Hilton, Last Horizon. Nama Melaya, British Control Colonial Malaya. Did such a label scientifically justify under the guise of social Darwinism? Jadi kenapa ada bukti selain daripada cerita UFO ke? Kenapa orang hanya berlaku pada orang Melayu? Ada exotic deviant kan? Daripada kaji ni pada Robert L. Bartholomew. Ni bertarikh tahun 1898. Monster Mystery and Man 1979. Secret Society yang kemudian yang kita baca ni saja nak buat gempak sikit lah. Ni semua ada dalam buku saya, bagaimana migrasi dan akhirnya terpalit dengan Freemason, Illuminati, dan mereka memegang dunia ketika ni telah mengguna pakai kefahaman mereka gapai ketika mengaji kerja Tanah Melayu. Ni cerita Gardner, Gerard Brosiu Gardner, yang telah menubuhkan Wicca ataupun aliran ahli sihir di sana. Gardner ni kerja dua je kat Ceylon dengan Melaya. Kembali ke United Kingdom. Lepas tu dia jadi kepala kepada pergerakan Wicca. Wicca ni dia hampa boleh Google sendiri. Wicca ni termasuk dalam Secret Society dan kefahaman dan kepenguasaan ahli sihir. Dia ambil ilmu Tanah Melayu kot. Lantas sidang pendengar, Calm Before the Storm. Sama-samalah kita ambil masa sampai berminat. Naskah pertama dah keluar, naskah kedua akan keluar daripada hari Ahad atau Isnin. Akan keluar Isnin ni, insyaAllah keluar naskah kedua. Bagi dah order tu dia akan dapat percuma naskah kedua sebelum ribut tofan dan badai hadir. Apakah sebenarnya nasib Melayan telah dipadamkan? Kenapa mereka tidak mahu orang-orang Melayu mengenali sejarah Melaya dan tok nenek mereka, supaya Melayu itu tidak kembali menjadi insan kami menjadi mukmin, kembali kepada jalan yang lurus, mengenali Yang Maha Esa jua.